Aktif kewangan sebanyak RM700 per bondo. Kan? Ada 3 respon penjawab awam masa tu. Yang pertama, baik tak payah seorang tu. Respon yang kedua, jadilah dulu 500 sekarang 700, naiklah sikit, kira tu. Respon yang ketiga, dia berlari kat mesin ATM tu, dia cucuk dah. Tak ada pun, belum lagi baru mom. Dia punya excited. Sebab apa? Dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia. Dia dah janji dah. Dia nak belanja family dia makan kat luar. Pada setengah orang, 700 tu besar nilai dia. Itu sebab saya kata punca rezeki. Tuhan tentukan. Kedua, kadarnya berapa? Tuhan tentukan. Ketiga, bila kita dapat rezeki tu pun Tuhan tentukan. Macam ni kan. Berapa lama dah pengurusan air ni nak panggil Samsul Debat datang. Tuhan tentukan bila dia dapat datang. Rupanya hari Jumaat yang berkat ni dapat saya datang kat sini. Alhamdulillah, rezeki. Ceramah jangan risau, tak lama sangat pun. Yang lama ambil gambar, jangan risau. Korang ni bukan tu, ceramah sikit ambil gambar, lepas tu belagak dengan semua orang. Kau ada, dia tekan. Macam tu lah tuan-tuan. Kan? Jadi sebenarnya itu, balik-balik pada cerita integriti tadi. Maka integriti ni menuntut kita untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Contoh, kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kita nampak lampu merah dekat traffic light kan. Kita nampak apa tindakan kita? Lampu merah pukul 12.30 malam, tengah malam. Tak ada kenderaan pun. Ada seekor anjing kat tepi tu seolah menyinir-nyinir. Jalan lah. Macam tu lah kata anjing tu lebih kurang kan. Jadi apa tindakan kita? Adakah kita akan tengok dia punya tu ada pula dia beritahu second tu 125 saat lagi. Adakah kita akan tunggu atau kita akan teruskan? Siapa yang akan tunggu sampai lampu hijau? Tolong angkat tangan. Siap buat muka. Punyalah tak nak ikut peraturan ya kan? Siapa yang akan terus jalan? Dan siapa yang akan ikut jalan lain supaya jumpa yang hijau ni? Nampak? Kebanyakannya akan pilih untuk terus. Itulah maksudnya integriti. Maknanya kita akan kekal dengan standard kita, prinsip kita, walaupun ada orang, walaupun tak ada orang. Itu sebab saya marah dengan orang Putrajaya. Kenapa traffic light ke Putrajaya tu belok sahaja ke kiri sekiranya tiada kenderaan? Apa hal? Maknanya dia ajar kita langgar. Kalau merah tak apa, belok je kalau tak ada kenderaan. Baik tak ada traffic light macam tu. Saya try buat macam tu dekat Kuala Pilah. Kena saman. Jadi makna kata apa? Mana kata peraturan sepatutnya kena applicable to all, walau apa juga circumstances dia, semua kena patuh pada peraturan. Dan bila kita nak berjaya dalam hidup kita, 5 perkara tak boleh helak. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita berjaya. Kan? Datuk Saiful pun bukan tiba-tiba je dia duduk kat kursi yang dia ada ni. Kita jangan petikai. Best lah dia orang duduk kat sofa depan tu. Kita duduk kursi koreh togak belakang kan. Kena faham yang duduk depan tanggungjawab dia besar. Dia kena duduk situ keras sampai sudah. Kita kat belakang, orang balik, kalau balik pun orang tak perasan. Tanggungjawabnya kurang. Tu sebab saya cepat-cepat bangun tu. Sebab tanggungjawab besar kat situ. Saya terus berdiri kat sini. Kurang sikit. Tak, beza. Tu sebabnya nak beritahu, jangan minta-minta jadi ketua. Susah. Zaman Nabi dulu, yang minta jadi ketua tak ada. Kalau kita tengok, Khalid Al-Walid, Panglima Angkatan Tentera, dia pegang jawatan sebagai Panglima. Bila zaman Saidina Abu Bakar kata, wahai Khalid Al-Walid, cukup bagi orang lain pula jadi Panglima. Menitis air mata dia, gembira sebab dia tak perlu pegang amanah tu lagi. Datuk Saiful pegang ni bukan dia suka sangat, tapi dah amanah, dia pegang lah. Dan dilantik sebagai CEO. Kan? Nak nyebut yang tu pun takut. Kan? Betul. Tanggungjawabnya besar. Kalau apa-apa terjadi, menteri besar akan panggil dia. Kan? Dia tak panggil Samsul Debat yang ceramah tu. Kenapa tak ada perubahan pada dia orang? Samsul, why? Tak, dia akan tanya dengan, so, what happened, Saiful? Macam tu kan. Dia tanya dia tu. Dia akan tanya dengan Datuk. So, risiko dipersalahkan, dipertanggungjawabkan. So, jangan kita minta-minta. Kan? Jangan kita minta-minta. Itu sebabnya, belajar. Prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Debat. Bukan tiba-tiba jadi ni Carolina ni.
Bukan tiba-tiba dia duduk kat tempat dia sekarang. Dulu pakai baju kelabu macam tu je. Pergi sekolah macam tu kan. Selenga je dulu. Sama dengan aku lah. Betul. Kita orang tak sangka. Sekarang jumpa berapa puluh tahun lebih berpuluh tahun dah. Suami dia saya selalu jumpa. Saya banyak bawa dalam ceramah saya. Cuba dalam ceramah saya, kalau Lina perasan, ada seorang rakan sama-sama belajar dulu. Kita orang dulu main bola, kena lawan sekolah projek. Sekolah dia sekolah projek bola sepak. Sekolah Semap Labu, sekolah agama lawan sekolah projek bola sepak. Malam tu sembahyang hajat. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami berjaya, ya Allah, kata. Masa main tu, minit pertama kita orang dah skor. Bantuan Allah sampai 1-0. Dia balas 11. 11 tu dia tak kasihan. Dalam perlawanan yang sama, suami ni, Fendi tu, dengan keeper sekolah saya berlaga masuk hospital, berjahit kepala. Tapi tak tahu lah, saya ni tak tahu, yang keeper tu berjahit kepala, dia berlaga. Tu saya tak boleh lupa lah, memang ingat lah. Saya ingat last saya berbual dengan dia cerita pasal akademi lah, saya ingat. Kan? Tak apalah, nanti kita cerita je lah. So, tak ada cerita yang bukan-bukan. Okay. Jangan kecewa. Jadi, Mala kata, pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kedua, nak berjaya, kena ada komitmen. Semua orang kena bagi komitmen. Tak boleh, dia lah, aku ni ada ke tak ada sama. Tak, semua orang kena bagi komitmen. Datang kerja. Jangan ponteng. Ketiga, fokus dengan kerja. Jangan buat benda lain. Ni kau datang pejabat, dah mula dah tanya. Okey, gang. Dia ada 4 jenis pekerja dalam pejabat. Pertama, nama dia administrator. Masuk on time, balik on time. Tu administrator. Meja dia kemas, dia suka, dia tak suka, tangguh-tangguh kerja, dia nak suka siapkan kerja cepat, yang penting meja dia clear. Laci pertama apa, laci kedua apa, laci ketiga apa. Siapa usik barang dia tahu. Siapa usik barang aku, dia tahu. Administrator. Kedua, nama dia performance. Performance ni memang kerja memang gila bab satu ni. Bos memang suka betul dengan dia. Gila bab satu tu gila babi kalau kau tak faham. Confuse bab satu tertanya kan. Aku cuba jaga bahasa aku depan Datuk Saipul ni. Jadi makna kata memang kerja dia tu memang dia ni masuk mungkin lambat sikit tapi dia balik lambat. Memang kalau batas meja tu bersepah, file tinggi-tinggi semua. Sebab dia ni jenis kerja deadline. Bos memang sayang dia. Kerja banyak bagi kat dia. Sikit dia. Tapi dia tahu, mana file aku bagi kat kau tu kat kaki tu, yang tu dia tahu. Dia tahu yang mana, dia tahu. Yang ketiga, nama dia entrepreneurs, usahawan. Niaga je kerja kat pejabat. Kau tengok. Siapa aku tahu kau dah ada target kau nak cakap siapa. Kau tak payah sebut, tak payah tunjuk, aku tahu kau. Dia kata, okey guys, tak beli tak apa, tengok je dulu. Sampel ke saya dah mula sampai dah ni, dah tahu kan. Okey, yang ketiga. Dan yang keempat, nama dia followers, iaitu ikut orang. Kau pergi tak ceramah tu? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Dia tengok senarai nama, siapa lagi pergi? Kau kena pergi juga Kita pergi sekali pergi pergi sekali Kan kalau kau tak pergi sesama. Jangan kalau aku tak pergi, tiba-tiba kau pergi kan, puas aku jawab seseorang kan, jawab sesama. Macam tu. Dia sebenarnya ada macam-macam jenis pekerja. Yang penting fokus pada kerja kita. Yang ketiga, fokus. Yang keempat adalah kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kita kena ikut disiplin. Tak ada disiplin, kita tak boleh berjaya. Kejap datang lambat, kejap ni. Kenapa datang lambat? Hantar anak sekolah. Habis orang lain tak ada anak. Ataupun anak orang lain tak sekolah. Oh, dia orang anak-anak dia semua dia sekolah dekat sini je. Saya je sekolah jauh. Siapa suruh? Maknanya benda-benda ni sebenarnya kalau orang lain boleh datang awal, kenapa kita tak boleh datang awal? Kalau setakat 1-2 sekali-sekala terjadi, orang faham benda tu bukan ni disengajakan. Tapi bila dah hari-hari jadi macam tu, dia dah jadi sebagai sebahagian pada attitude, sikap kita. Dan yang kelima adalah keberterusan. Ataupun selalu saya ceramah, saya sebut istiqamah, ataupun Datuk Saiful sebut sebagai konsistensi. Kita tak boleh kejap okey, kejap tak okey. Kita kena sentiasa okey. Jadi, dalam memantapkan productivity, integriti kita, apa yang kena ada? Pertama, kita kena jujur, jangan menipu. Dalam kerja, kena jujur, jangan tipu. Jangan tipu claim. Datuk tanya, sekarang kau mana ni? Sekarang kat mana? Saya ada dekat site sekarang ni. Dekat site. Kenapa dekat site? Aku pun kat site ni. Kenapa aku tak nampak kau? Kan bohong. Selalu jadi macam tu. Janganlah nak bohong-bohong bos ni. Bos ni Allah bagi diri yang ke-6, ke-7. Saya waktu jadi pengarah undang dulu, entah kenapa, setiap kali saya sebelum nak pergi meeting, saya akan cakap dengan driver saya, kita singgah minum jap.
saya singgah minum, entah kenapa Allah bagi dia tu tempat yang saya nak minum, mesti saya jumpa staff saya, tak tahu kenapa. Yang best tu, budak-budak penguasa tu tengah minum tu, bila aku sampai, Assalamualaikum, salam bos. Kita dah sudah dah, air penuh lagi ni. Kan, apa yang kau nak takut? Kalau kau jujur je lah, baru nak minum bos, cakap je lah, apa yang kau takut? Apa masalahnya? Itulah isu dia kadang-kadang. So, jadi jangan tipu, jujur, jangan tipu klaim. Kita marah kat bahagian keuangan. Mana bahagian keuangan? Tak mengaku pula dah, mana bahagian keuangan? Angkat tangan bahagian keuangan. Ya, pasal yang kau suka sampai menongak, aku tanya bahagian keuangan mana, angkat tangan. Mana bahagian keuangan? Oh, lelaki. Wow. Oh, jarang. Biasa saya expect perempuan. Perempuan memang tak ada. Semua lelaki. Mana perempuan? Apa yang susah sangat nak ngaku bahagian keuangan? Bahagian keuangan ni biasa dia akan query. Claim mileage, claim overtime. Kenapa claim overtime ni tinggi sangat? Macam tak tally. Dia akan perbetulkan ataupun dia query. Claim mileage, kenapa pergi kursus yang sama tapi claim awak lebih banyak daripada claim orang lain? Jawab, jelaskan. Jangan marah macam duit mak ayah kau. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya soalan tu. Faham? Kesian bahagian kewangan kadang-kadang. Mereka dianggap sebagai musuh pula. Pahal masalah kau ni tak puas hati pergi kat bahagian kewangan. Jawab aja. Memang klaim saya berbeza sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tadi saya pusing 3 kali. Tak tahu simpang mana harus kutuju. Saya menangis dekat penghujung simpang tu. Dekat orang perempuan kan ada masalah dengan map kan. Itu tentulah. Orang perempuan. Kalau dengan lelaki memang. Daripada kau bergaduh kan biarlah orang lelaki jaga map. Betul. Orang lelaki sambil bawa sambil tengok map. Orang perempuan depan ni bang, depan ni. Belum. Ya Allah, masih tu simpang ni bang. Tu memang. Memang cari pasal. Okey. Jadi jangan tipu, kena jujur. Kedua, amanah. Bila kata amanah, bila kerja kita kena jaga the do and the don'ts. Mana boleh buat, mana tak boleh buat, jangan buat. Apa dia amanah? Contoh, pergi ke pejabat. Tiba-tiba sibuk pula hari Sabtu tu nak settlekan kerja-kerja yang tak settle kan. Bawa anak, duduk dan diam. Jangan kacau mama. Jangan kacau mama saja. Tak padan kampung, jantut mama saja. Nyampah aku. Jatuh, dia katakan. Anak mama. Tak mengalah. Panggil mama. Macam bahasa baby. Panggil mama. Nenek dekat dapur. Panggil mak sudah lah. Menyampah aku kan. Yelah sekarang kerja dekat Kuantan Indra Mahkota. Mama lah. Sama macam Lina tu. Senawang. Kampung Jolai cakap. Berbondo. Macam Surbat kan. Memanglah duduk Seremban. Tapi kampungnya TK, Batu Kikir, Bangor dengan kekampungan. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan. But you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Senawang. Kena bahan ni nak ini. Dia pun pesan, Datuk lain kali jangan panggil Syamsul Bat ni, teruk saya kena bahan. Tak adalah kawan-kawan kan. Tapi kan kita cakap kan dengan anak kita kan, duduk dan diam. Mama banyak kerja ni, nak ambil kertas seorang satu, nak ambil pen seorang sebatang. Kertas dengan pen tu paipnya bayangkan. Pejabat punya dah tak amanah. Kalau yang itu tak boleh jaga amanah, yang besar lebih lagi tak boleh jaga. Siap tanya tu, okey, ada tak siapa ada pen-pen lebih anak-anak periksa? La ilah Allah, kau tak malu ke apa? Saya dah cakap ke dia orang, tolong belajar dengan Pak Ed benda ni kan. Sebab dia orang memang cukup jaga benda ni. Dia orang mana ada pakai harta benda awam, tak ada. Memang cukup. Yang kau orang belakang ni apa hal duduk situ? Audit ke apa tu? Yang belakang dia pun tak sangka dia terbabit sekali. Tapi itu dia. Jadi makna kata amanah. Sebab Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak laksana janji. Ada tak kita berjanji? Cakap. Sebelum masuk kerja ada berjanji ke tak? Masa bila? Bukan aku janji waktu kau sign contract of service, contract for service, itu adalah perjanjian, agreement. Sama ada oral ataupun written agreement, semuanya adalah sah, valid.
betul belum cerita, aku janji. Saya berjanji akan buat apa juga yang diarahkan. Cuma dalam file meja dengan MPK, manual prosedur kerja, ada yang bawah sekali dan lain-lain arahan yang diarahkan oleh ketua jabatan dari masa ke semasa tu kena revise. Tak boleh gunakan yang itu. Dari segi undang ni tak sah. Mesti kalau ada benda baru yang kita kena buat, masukkan. Tu sebab kita kena update file meja kita. Okey. Seterusnya, jaga hubungan satu dengan yang lain. Dalam organisasi ni Datuk, yang paling penting kita kena kerja bersama-sama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu ayat dia. Dengan suami kita pun, tu ayat dia. Kalau abang nak jalan seorang-seorang, nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu, tahu? Baru dia macam tu. Jadi maknanya macam tu kat kita dalam organisasi. Susah senang sama-sama, kita boleh pergi jauh. Tapi jangan nak jaga kepentingan diri. Jangan kita saling menjatuhkan. Kita kena bekerja sama. Nampak tak? Sekarang orang dah pandang tinggi dah pada organisasi ni. Bila penswastaan dah diberikan, maknanya dia hebat. Maka sistem dia canggih. Maka tak ada lagi kelewatan dari segi perkhidmatan. Maka apa cah-cah tertentu diberikan sebab profesional. Itu yang penting. Nampak tak? So, jadi jangan kita saling menjatuhkan antara kita. Pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan. Dia ada beza antara faham dan setuju. Saya tanya balik, faham ke tak faham? Setuju tak? Astaghfirullahaladzim. Cuba jangan sangka buruk dengan pandangan penceramah. Bila saya kata kongsi itu, mungkin kita bantu-membantu. Kongsi pandangan. Yang paling kuat tak setuju kau. Aku dengar tau. Pandang duduk kat luar. Tapi betul. Sebenarnya, kongsi ni maksudnya bantu-membantu. Antara satu. Jangan kedekut. Jangan seorang-seorang. Jangan tamak. Yang tahu kita je. Kita tak maklum kat lepas ni kita tak boleh dah buat macam ni. Kena maklum kat semua. Share. Jangan tamak. Okey? Kongsi tak apa. Yang kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun kita dengan kesombongan kita. Penyanyi-penyanyi yang hebat tu, punya hebat dulu penyanyi, sampai masa masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Nak cakap apa? Kan? Orang tu hebat berlakon sampai masa jadi pelakon pembantu dah sekarang. Nak cakap apa? Saya dulu pegarah undang sampai masa saya bersara, ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Pencen dah saya. Samsul Debat, nak belagak dengan Samsul Debat berapa lama? Lepas 5-6 tahun Samsul Debat dah tak ada dah. Lepas tu dah Samsul Debab, Samsul Debi, Samsul Sebat. Agak je lah. Kan? Mungkin dah macam-macam Samsul ada, tak tahu. Tu yang isteri saya bila bising, ceramah. Saya kata, abang ni ceramah dalam 5-6 tahun lagi agaknya. Paling lama. Besok abang dah duduk rumah, jangan kau muntah tengok abang kat rumah. Sudahlah saya kata. Kan? Sementara abang boleh bekerja ni, biarlah abang kerja. Nak jaga konsultan, bawa orang pergi haji, pergi umrah, bawa orang pergi berjalan, pergi bercuti. Kan? InsyaAllah bulan 5, bulan 6 pergi Turki. Lepas tu bulan 7, bulan 8 kita pergi Balkan. Betul Okay. Tapi betul. Kan? Rezeki boleh pergi je lah. Kan? Boleh ceramah. Sampai masa tak boleh ceramah macam ni kan. Rezeki berapa hari ni? Alhamdulillah setiap hari tak pernah lepas tau. Mesti ada paten. Tak tahu kenapa. Kalau boleh goreng lah, paten goreng. Kan? Tak adalah kan, gurau ya. Tapi malam tadi ceramah dekat Merapuh tu, dia punya sup daging sedap, terbaik betul. Saya tak tahu pula Merapuh tu dah sempadan Gua Musang betul. Dia orang cakap Kelantan dah. Lepas tu bila tak tahu dia masih lagi Kuala Lipih, tapi ya Allah jauh betul kan. Tapi Alhamdulillah lah, saya sonok Lipih ni satu tempat yang saya takkan lupakan. Saya pernah dulu bila waktu cuti, time set saya ceramah, saya bawa family pergi Lipis. Lepak kat homestay sebab dah bawa pergi makan ikan patin. Biar dia orang rasa apa yang makanan yang saya rasa sedap sangat tu. Biar dia orang rasa. Macam tu lah. Saya jenis macam tu. Kan, saya tak abaikan lah family saya. Biar dia rasa juga. Jadi jangan bising-bising lah lepas ni. Tu yang kalau pergi Sarawak tu, kalau mi kolok, kena bagi dia orang rasa mi kolok tu. Jangan cerita. Kalau tidak, jangan cerita. Marah dia. Yelah sedap, makan langsung seorang. Susah. Kan. Itulah keadaan. Jadi, mana kata, jangan kita sombong. Tak ke mana pun.
Kan sampai masanya hebat macam mana pun orang tu. Macam baru ni pilihan raya kan, nak kata apa. Kan tak ada siapa sangka kan. Siapa sangka? Kau pangkah ni kau tak nak dia. Kau pangkah ni kau tak nak dia. Dua-dua kau dapat. Nak cakap apa? Allah nak tunjuk. Nak cakap apa? Iya, jawatan ni sementara je. Kan? Datuk Saiful sebelum dah berapa jawatan dah dia pegang. Akhirnya sampai ke sini. Lepas ni tak tahu pula ke mana lagi dia akan pergi. Mana tahu? Kan? That's why kita ni jangan sombong. Apa juga yang Tuhan bagi, terima sebagai satu amanah. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Kan? Jadi jangan dengki. Tahu tak dengki ni macam mana? Kalaulah seseorang itu dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contoh, kawan kita dapat pergi umrah, kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Kawan kita dapat naik pangkat, dengar dia naik pangkat, dengar lah tadi, tak rasa apa-apa, confirm dengki, dah ada dengki. Dengar dia beli kereta baru, yalah sekarang ni senang je buat loan, tak susah pun. Okay, dengki dah ada. Nah, dengar dia naik pangkat, dengar. Macam tu lah. Kan? Ada je anak dia dengarnya PX dapat semua A, baguslah. Tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Dengki dah ada tanpa sedar. Tapi kalau dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat dia bos tu, confirm dengki, confirm. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia dicuri duit tu, confirm. Confirm dengki. Dengarnya anak dia PX dapat semua A, macam anak seorang pandai, confirm dengki. Patutnya macam ni. Dengarnya dia dapat naik pangkat, dia ke, ya Allah senang kan dia minta tolong dengan dia. Best lah dia naik pangkat, boleh minta tolong dengan dia. Betul senang. Kan? Dengar dia beli kereta baru, ya ke, ya Allah dia tu dah lah rajin tumpangkan orang naik kereta dengan dia. Besok dapat kita tumpang kereta dengan dia, tapi isi minyak bawa buat tidur. Happy. Nampak? Dengarnya anak dia dapat PX, dapat semua A, alhamdulillah. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai kan, alhamdulillah. Syukur, happy. Dengar-dengar dia kahwin, alhamdulillah, dah sampai dah jodoh dia. Kan ada lagi. Itulah pakcik yang tu lah, yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Dia kan dah lama hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa pula? Bini dia umur 25. Laki 85, bini 25. Tak terangkat ke ni? Orang perempuan kan tak jaga mulut tu cepat ni. Malam pertama mati tu, cuba elok saya cakap. Kan? Cuba sangka baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegak-tegak boleh jaga dia. Macam tu kan. Kalau tak puas hati sangat, tanya perempuan tu. Dik, nak tanya apa yang kau gemangat Abang Haji tu? Umur dia dah lah banyak. Macam mana saya nak cakap dia ni romantik, dia penyayang. Makan kan, dia selalu suapkan saya. Tapi, kalau suap tu, dia suap, tapi ke telinga pergi. Jadi, abang tu telinga. Sini. Lepas tu candlelight. Tengah hari candlelight kan. Tu alau-lalat tu kan. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangan balik. Contoh lah kan. Tapi dah dia suka. Terima je lah. Macam tu ya tuan-tuan. Jadi, mana kata dalam hal tu, jangan kita dengki. Kalau orang gembira, kita gembira sama. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Aku ni kerja teruk-teruk pun sampai bila pun tak jadi apa. Ada orang rasa macam tu. Kan? Kalau dapat kena rahmat cemerlang, manjang dia dapat. Pas dia. Pekerja terbaik, manjang dia. Aku ni tak pernah dapat. Kalau khusus pergi Genting, kalau khusus pergi KL, kalau khusus pergi JB, hantar dia. Kalau kursus kat Gambang hantar aku. Dia kata contoh. Cara gelak ni biasa berlaku ni. Dah, kena buat macam mana? Kebetulan khususnya memang nak hantar korang kat situ pula. Dia buat macam mana? Tu sebab dalam SKT, korang isi borang SKT tak? Borang SKT khusus, janganlah kau salin member kau punya. Kenalah buat khusus apa yang diperlukan. Tulis betul-betul. Baru HR tahu nak hantar you all gimana. Macam tu lah. Kita kena percaya pada hikmah. Okey, aku tak pergi khusus jauh-jauh. Eloklah aku boleh balik rumah awal. Hikmah. Nampak tak? Aku mungkin tak naik pangkat. Tapi Tuhan bagi aku apa? Aku sentiasa bersama dengan suami aku.
Menjawab, yes, lemak tu. Kita tak naik pangkat, tak apa. Allah bagi rezeki lain. Allah bagi rezeki anak pandai. Macam-macam. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Jadi kita takkan kecewa. Walau apa juga keputusan yang dibuat oleh organisasi. Itu je. Malah saya bercuti pergi. Kalau pergi berjalan, yang tu dia dapat pergi. Tak kisah, tak kisah. Jangan risau. Kalau dah rezeki kita berjalan, ada juga. Jangan risau. Jangan risau. Itu semua ada rezeki Tuhan bagi lebih baik. Mana kita nak? Contoh macam, ada ke APC dekat sini? Ada juga ke dapat APC? Anugerah Mak Cemerlang? Tak adalah. Kalau dapat anugerah pun, kita tak adalah kecewa. Sebab apa? Mungkin Tuhan tak bagi anugerah tu, tapi Tuhan bagi apa? Bagi anak, walaupun tak ramai, tapi anak tu penyayang. Ibu ni nampak tak sihat ni. Ibu dah makan ubat ke belum? Allah, dapat anak macam tu. Dapat suami pula penyayang. Sayang. Abang balik ni, sayang. Abang, kau masak lah. Sayang tahu kan, abang kalau tak nampak muka sayang sehari, macam mana hidup abang? Abang ni, nak masak lah. Ayolah, masak lah dulu. Nak abang teman? Tu lambat nanti. I love you too. Kau tak nak geli-geli sangat. Kau happy ke tak cakap? Happy ke tak happy? Cakap. Happy.